Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 1 bidang ibadah, tajuk istinja, kebersihan amalanku. Okey, Ustazah akan sambung tajuk istinja kita yang lepas, iaitu bagaimanakah cara kita untuk beristinja. Okey, sebelum ni Ustazah ada cerita tentang Ahmad ni. Dia tanya dekat Ustazah dia nak buang air besar tapi tak ada air. Macam mana dia nak istinja? Dan Ustazah dia bagi tahu bukan istinja bukan sahaja menggunakan air tapi boleh guna benda-benda kesat yang lain seperti tisu, batu, daun kering dan kulit kayu kering. Jadinya kalau satu tempat yang kita pergi tu tak ada air, tak jadi masalah untuk beristinja. Kita boleh gunakan benda-benda kesat. Okey. Persoalannya, bagaimanakah cara kita nak beristinja? Okey, hari ini Ustazah akan fokus kepada cara nak beristinja. Okey. Cara istinja ya. Yang pertama, jika kita menggunakan air, cara beristinja ialah kalau kita nak gunakan air sahaja, air mutlak, cara nak istinja dia macam mana? Yang pertama, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Maksudnya, kamu buka paip air tu, okey, kamu pegang paip air dengan tangan kanan, tangan kiri kamu gosokkan tempat kamu buang air besar ataupun tempat kamu buang air kecil. Okey, gunakan tangan kiri. Yang kedua, bersihkan kubul dan dubur dengan air mutlak. Guna hanya air mutlak. Bukan air sirap, bukan air kopi. Tapi air mutlak sahaja. Bagaimana pula kalau nak gunakan benda-benda kesat? Okay. Jika menggunakan benda kesat, macam mana? Kita sapu kubul dan dubur 3 kali. Sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, maksudnya kamu kena buat sebanyak 3 kali. Kalau kamu gunakan benda-benda kesat, kamu perlu membuat dia sebanyak 3 kali. Contoh, kalau kita nak gunakan batu, kita sediakan 3 biji batu. Sebab apa? Sebab kita nak sapu kubul dan dubur kita ni sebanyak 3 kali sapuan. Okey? Dan pastikan benda-benda kesat yang kamu sediakan tu dia bersih dan kering. Contoh nak guna tisu, pastikan tisu tu kering. Dan pastikan tisu tu bersih. Tak boleh ambil tisu yang dah guna, dah lap meja tumpah, basah-basah kamu guna. Tak boleh. Kena pastikan dia bersih dan kering. Okey. Bagaimana pula kalau kita nak gunakan dua-dua? Nak guna air dan nak guna benda kesat. Kalau nak guna dua-dua, cara dia, jika menggunakan benda kesat dan air, gunakan benda kesat terlebih dahulu. Kemudian barulah guna air. Contohnya kamu ada dua. Kamu ada tisu dengan air paip. Jadi kamu nak gunakan dua-dua alat. Jadi kamu gunakan tisu dulu, kesat dulu, guna tisu sebanyak 3 kali sapuan. Dan lepas dah habis 3 kali tu baru kamu ambil paip, kamu basuh dengan air. Okey, setakat ni faham? Okey. Nak lagi faham, Ustazah akan tunjukkan satu persatu. Ini gambar seorang bayi. Okey, bayi ni kamu bayangkan dia berak. Okay, bila berak, macam mana kita nak basuh dia? Macam mana kita nak istinja dia? Okay, yang pertama, kamu buka dia punya pampers. Okay, kita nak gunakan air mutlak. Kita nak gunakan air. Jadi, kamu
ambil air, pegang paip air ni guna tangan kanan dan tangan lagi satu, tangan kiri, basuh sampai hilang dia punya najis. Guna air paip. Ni. Pastikan kamu basuh menggunakan tangan kiri. Pegang paip saja guna tangan kanan. Nak basuh, nak cuci belakang ataupun kubur kamu ni menggunakan tangan kiri. Okey, jika kita nak basuh ataupun kita nak hilangkan najis menggunakan benda-benda kesat. Okey, contoh kita nak gunakan tisu. Okey, kita sediakan 3 helai tisu. 3 helai. Okey, sebab kita nak sapu dengan 3 sapuan. Kita nak 3 kali sapu. Okey, yang pertama kamu kesat. Yang pertama hilangkan najis baby tu. Lepas tu buang. Lepas tu ambil lagi yang kedua, kesat. Okey, lepas tu buang. Lepas tu sapuan yang ketiga, sapu, kesat, lepas tu buang. Okey, itu gunakan tisu. Kalau kita nak gunakan batu, sama juga, sediakan 3 biji batu. Kita pergi, kita kesat satu. Kita kesat. Lepas tu kita buang. Ambil yang batu kedua, kita sapu, kesat dekat punya najis tu. Lepas tu kita buang. So, ambil batu ketiga, kita kesat, lepas tu kita buang. Okey, setakat ni faham? Okey. Okey, lagi sekali Ustazah ulang, kita boleh gunakan air mutlak untuk hilangkan najis pada kubur ataupun dubur kita. Kalau kita nak gunakan benda kesat seperti tisu dan batu, kita kena buat sebanyak 3 kali sapuan. Okey, gunakan tisu ni, kesat ataupun lap, sapu kita punya kubur atau dubur kita sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan batu. Okey.